Majlis kita pada malam ini bertembung ataupun jemeruk dengan tayangan filem Iran yang diadakan di Balai Islam Lundang, dan saya difahamkan Tengku Nik Aziz masih berada di Balai Islam Lundang dan mungkin akan sampai dalam masa 20 ataupun 30 minit yang akan datang. Seperti biasa, kerajaan negeri minggu ini dan termasuk minggu depan adalah begitu sibuk sekali dengan berbagai-bagai acara. Minggu ini kita ada mini festival filem Islam Iran yang ditayangkan di Balai Islam Lundang, dan pengarah filem ini sendiri Saudara Majid Majidi yang telah memenangi beberapa anugerah di peringkat antarabangsa kerana filem-filemnya yang mempunyai mesej yang sangat berkesan. Kalau kita lihat 3 filem ini tayangkan di Balai Islam sekarang ini, tak ada orang jahat dalam filem dia. Dalam filem-filem biasa tak boleh lagi ada orang jahat, ada orang baik, ada pah, ada amno lah, lebih kurang gitu. Tapi dalam filem Majid Majid ini ada orang baik saja, orang jahat tak ada. Boleh jadi filem juga, boleh menang anugerah filem peringkat antarabangsa. Maknanya Kelantan kalau tak ada UMNO pun tak ada bersatu. Tinggal pokok kita pah yang dalam Dewan Undangan Negeri pun tak ada hak. Kerana dalam filem Majid Majidi ini terbukti sebuah filem yang menarik boleh dihasilkan dengan watak-watak orang baik saja. Tidak ada watak-watak orang jahat, dan dialog dia tak banyak. Dialog dia tak banyak, tapi orang tengok filem ni orang boleh tiup. Start filem tiup, tengah filem tiup, habis filem tiup, balik rumah tiup. Kerana kesan kemanusiaan yang ditinggalkan oleh filem Majid Majidi. Dan hari ini alhamdulillah Datuk Taqiyuddin telah sebagai pengerusi Darul Digital yang ditubuhkan oleh kerajaan negeri dengan persetujuan Amat Berhormat Tengku Nik Aziz menulis intent letter ataupun surat minat, dan Saudara Majid Majidi juga bersetuju menerima undangan negeri Kelantan untuk bekerjasama melahirkan filem-filem yang membawa mesej Islam dan akhlak yang berpusat di negeri Kelantan dengan kerjasama daripada Saudara Majid Majidi. Ini baru kita peretah Kelantan. Kalau kita meretah Malaysia, Kementerian Kewangan, Kementerian Penerangan tu kita pegang, RTM tu kita pegang, Malaysia insya-Allah saya yakin akan menjadi pengeluar filem-filem Islam yang terkenal di seluruh dunia. Kita ambil contoh dalam dunia perfilman. Filem mengenai dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada saja. Messenger. Sony ya filem yang boleh dihasilkan oleh seluruh dunia Islam mengenai dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, filem. Kita merdeka 50 tahun. Zam jadi menteri penerangan ni berapa belah tahun tak tahu. Belah ada lagi tapi banyak tahun dah. Hok lahir-lahirnya filem Tok Guru dulu, barwa. Filem lagu tu tak payah. RTM buat budak kampung pun boleh buat. Baik. Minggu depan kita akan ada pameran sains. Mukjizat Al-Quran berasaskan sains. Dan beberapa tokoh antarabangsa dijemput. Tuan-tuan, saudara-saudari semua boleh bawa anak-anak terlibat masa cuti ini, termasuk rakan-rakan kita daripada Yaman. Walaupun Syekh Abdul Majid Zindani sendiri tidak dapat hadir kerana masalah keselamatan, beliau tidak boleh keluar daripada Yaman. Tetapi beberapa muridnya dan rakannya dan filem-filemnya dan kuliah-kuliahnya dan juga tokoh-tokoh saintis yang telah masuk Islam di tangan Syekh Abdul Majid dengan video-video mereka akan ditayangkan di dalam Minggu Islam dan Mukjizat Sains, Mukjizat Al-Quran berasaskan sains yang kita akan adakan pada minggu depan. Ini baru kita mengetuk Kelantan. Kalau Kementerian Sains tu kita pegang,
bukan sekadar orang naik ke bulan. Bos takat naik ke bulan tupai kereta private sapu Rusia, tupai private sapu lah tu, bayar 3 riyal. Siapa kata baru nak balik semula bayar 3 riyal pula. Siapa di rumah private sapu, balik situ rumah dia. Kita bukan sahaja boleh menghantar pelancong angkasa, tetapi insya-Allah kita boleh meneroka mukjizat Al-Quran di dalam bidang angkasa lepas yang boleh kita gunakan untuk bahan dakwah kepada masyarakat bukan Islam di seluruh dunia kalau kita mengatah Malaysia. Sebab itu menjadi cita-cita kita nak mengatah Malaysia. Tetapi oleh kerana prestasi kerajaan negeri, alhamdulillah, dengan berkat pimpinan Muhammad Tun Aziz dan semua pasukan esko kita, wakil-wakil rakyat kita telah menunjukkan prestasi yang jauh lebih baik daripada seluruh negeri-negeri yang ada di Malaysia. Maka nama baik ini cuba dirosakkan oleh lawan politik kita dengan cara yang berbagai-bagai cara, termasuk kerenah-kerenah di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan yang sebahagiannya telah diulas oleh Al-Fadhil Muhammad Ustaz Nasruddin. Ambo seorang tengok dalam dewan itu baru ni, masa yang berhormat Bahar rasa puas hati. Kalau orang lain tak gulung pun padan, dia lipat, pas seorang lipat, kau Ustaz Nasruddin dia seorang je lipat. Hak suruh pokih edah ke jatuh saya. Ambo duduk tengah jawab masa tu, bangun ketua pembangkang tanya edah dia apa namanya orang jatuh kerja KJL nak beri cuti edah juga. Ambo apa ni dia ni bandi ke tak pagi tadi, mari tanya soalan lagi ni. Jadi ya berhormat Ustaz Nasruddin lipat lepas datu juga tak bangun tak bila-bila. Sebelum ambo pergi kepada ulasan sidang dewan dan isu semasa, ambo ambil satu isu pada malam ini yang ambo nak minta adik kakak faham dengan sebenar-benar. Kerana selama ni kita duk dia monyet, iaitu isu bekalan air di bawah syarikat air Kelantan yang tuan-tuan telah diedarkan dengan risalah tadi. Risalah ni saudara-saudara boleh guna sebagai modal dan itu maklumat yang cukup, dan kita akan gunakan presentation ataupun persembahan PowerPoint pada malam ini. Sejarah air Kelantan ini kita mula ada sedikit titik hitam pada satu masa kita gemulah dengan gemulah Pak Plunei mula. Gemulah Pak Plunei bawa mari sebuah syarikat orang putih nama dia Tim Swata. Pusing mari, terpaksalah pada waktu itu kita serahkan bekalan air ini diuruskan oleh orang putih, kita swastakan, walaupun PAS sendiri pada asasnya tak bersetuju. Dewan Ulama PAS Pusat buat satu kertas kerja, kerajaan tidak boleh mengswastakan bekalan air. Tapi oleh kerana masa tu Pak Plunei itu ada, dia duk heret kita, lama-lama kita terpaksa menswastakan air ni, dan dia mari orang putih daripada Tim Swata. Bila orang putih ni mari cekik kita dengan isu bekalan air ni, akhirnya kita berjaya hamba orang putih balik. Sehingga pada waktu itu orang putih sendiri ucap tahniah pada Tok Guni Aziz. Lepas pada kita hamba orang putih tahun 57 dulu, inilah kali yang kedua orang kita boleh hamba orang putih tubik daripada negeri kita dengan menamatkan perjanjian penswastaan dengan Tim Swata ini, dan kita ambil alih daripada TIMS, menjadikan milik kerajaan negeri 100% dan kita kepratkan, bukan swastakan. Mula-mula kita ambil daripada putih ni, kerugian terkumpul syarikat air Kelantan masa tu lepas pada kita ambil dengan putih ni 54 juta kerugian terkumpul.
Tapi pengurus-pengurus kita, budak-budak kita, pegawai-pegawai kita jaga syarikat air Kelantan ini. Jaga dia. Dan setengah daripada pegawai-pegawai ini siang malam, sampai pukul 9 malam tak balik lagi, kerana nak jaga prestasi syarikat air Kelantan. Kerana kita janji dengan Tok Guru setitik kita boleh selamatkan air ini daripada tangan orang putih. Dan kalau setitik tu kita gunakan dengan baik, setitik ini akan jadi saksi kita di akhirat esok. Kerana air adalah keperluan asasi manusia. Budak-budak kita ni jaga dia sampai untung tiap-tiap tahun, sejak daripada tahun 99 kita ambil alih, tak rajin rugi setahun pun lagi. Tapi Anwar Musa, sebutlah nama dia malam ni, Rata Riti sidang sebelum ni bawa usul kononnya untuk membincangkan penyelewengan air Kelantan. Syarikat air Kelantan ni rugi tiap-tiap tahun, disebut dalam dewan, sebut kepada surat khabar. Tuan-tuan boleh lihat dalam risalah ni, sejak tahun 99 kita untung sehingga tahun 2000 ni kerugian terkumpul kita 54 juta hak kita ambil daripada orang putih mula, tak ada sehabuk dah. Kita sudah mencatat keuntungan terkumpul 0.4 juta sejak tahun 2000 ni, kerana kita telah mencatat keuntungan tiap-tiap tahun sejak tahun 99. Adik kakak boleh tengok dalam muka surat buku yang kita edarkan. Pada masa yang sama dalam risalah ni, adik kakak boleh lihat pencapaian kita. Gambar-gambar loji, gambar Pak Allah beri anugerah kepada syarikat air Kelantan, gambar ISO, sijil ISO yang kita boleh, dan harga air kita ni adalah antara yang terendah, dan kos pemasangan paip kita ni yang kedua terendah di seluruh Malaysia. Kalau UMNO merata Kelantan ni, na'udzubillah, hamba rasa harga air ni dulu dia ngomong, dia naik harga air ni, kerana dia kata kenaikan ini tidak membebankan. Bila tiap-tiap kali barang naik, kenaikan ini tidak membebankan. Bila sebut barang naik ni, wakil rakyat UMNO daripada Tunjung, Tiuk apa nama ni, Tendung, dalam dewan tersebut dia marah kepada kita, gelar ke dia BN barang naik. Bapa dia kata, dia nak kata pah barang naik juga, tak kena. BN barang naik, marah dia. Moga naik seperti roti cana naik, telur naik, minyak nak naik pula. Amba sebut satu mesyuarat Putrajaya, keputusan UMNO Barisan Nasional di Kuala Lumpur, dia akan naik minyak 70 sen lepas pilihan raya. Tapi dia nak neutralize kan, dia tak suruh rakyat bimbang, dia suruh MIER buat kenyataan kenaikan tu setakat 30 sen saja. Tapi yang yakin kenaikan itu lebih daripada 30 sen. Tapi dia akan buat ni lepas pilihan raya 70 sen.